Kepada Khairul Amin, saya buat jadi. Saya ikut steps, memang jadi. Hai, Assalamualaikum. Selamat bertemu lagi dalam resipi Kak San. Kali ni Kak San nak buat resipi yang tengah duk lalu lalang ni, iaitu puding caramel. Kali ni Kak San menggunakan resipi inspirasi dari resipi Khairul Amin. Cuma Kak San ubah sedikit resipi ini mengikut kesesuaian. Mana-mana komen yang belum berjaya buat kuih ini, apa kata jom kita tengok resipi Kak San. Sebelum tu, jangan lupa like, subscribe resipi Kak San. InsyaAllah, Kak San akan share lagi banyak resipi yang menarik. Terima kasih ya. Jom kita masak. Mula-mula, kita kena buat gula caramel dulu. Masukkan 3/4 cawan gula. Jangan kacau gula ni, biarkan dia perang sendiri. Bila dah nampak perang macam ni, angkat pan, lepas tu golek-golekkan macam ni. Gunakan api yang paling kecil. Buat creamer ni kena sabar sikit. Masa ni kita tak perlu pakai sendok pun. Golek-golekkan aja kuali ni macam ni. Buat selalu macam ni sehingga gula betul-betul larut. Bila gula dah larut macam ni, boleh tutup api. Transfer terus ke dalam loyang. Kak San gunakan loyang 8 inci. Masa ni kena hati-hati ya. Transfer cepat-cepat. Kalau lambat, nanti gula keras. Lepas tu, golek-golekkan loyang ni macam ni. Supaya air gula ni rata di bahagian bawah. Okey, dah siap. Biarkan sebentar. Sekarang, jom kita potong roti pula. Ambil 3 keping roti gardenia. Buangkan tepi kulit keras ini. Lepas tu, potongkan roti ni menjadi kepingan roti yang kecil sedikit. Masukkan roti yang kita potong ni ke dalam blender. Masukkan 3 cawan susu cair krima sejat. Kak San gunakan susu Marigold. Nak gunakan brand apa pun boleh. Masukkan 3/4 cawan susu pekat manis. Kak San gunakan brand FN kerana rasanya lebih sedap. Masukkan 3/4 cawan Tatura cream cheese. Masukkan 6 biji telur grade A. Masukkan 1 sudu kecil asin vanila. Asin vanila ni kena letak ya untuk mengelakkan bau hanyir telur. Akhir sekali, masukkan 1 sudu kecil garam. Lepas tu, blenderlah bahan ini sehingga hancur. Tak perlu lama sangat ya, cukup hanya hancur saja. Kemudian, kita tapiskan adunan ini. Adunan yang telah ditapis tadi, masukkan ke dalam gula caramel. Tuang berhati-hati ya, tahan dengan spatula atau sudu pun boleh supaya adunan tidak jatuh dengan terkejut. Bila nampak ada buih-buih tu, tekan dengan spatula untuk pecahkan buih-buih tu atau gunakan sudu pun boleh. Tutup adunan dengan aluminium foil supaya air tidak menitis ke atas adunan. Jom kita kukus puding caramel. Pastikan air mengelegak atau mendidih. Semasa mengukus puding caramel ini, gunakan api yang sederhana. Kukuslah kuih puding caramel ini selama 1 jam 10 minit. Bila puding caramel ini dah masak, boleh angkat. Ambil sebatang lidi, cucuk di tengah-tengah puding caramel. Bila nampak lidi ni bersih, bermakna puding caramel kita dah masak lah. Sejukkan dulu. Kemudian, masukkan dalam peti ais lebih kurang 4 jam atau semalaman. Jom kita potong puding caramel. Sisipkan dulu macam ni. Jom kita terbalikkan puding caramel ni. Masa ni, kena buat berhati-hati ya. Suka pula dia mengetuk-ngetuk macam ni. Jom kita angkat loyang ini. Nampak cantik kan? Jom kita potong puding caramel. Akak potong bentuk 3 segi aja. Kalau nak potong bentuk lain pun boleh, ikut kreativiti masing-masing.
Alhamdulillah, puding caramel kita menjadi. Rasa puding caramel ni lembut, berkrim, lemak manis, ada rasa telur dan ada juga rasa cheese. Makan pula dengan gula caramel, amat sedap sekali. Makan pula sejuk-sejuk, sedap sangat. Cik komen tengok tekstur di bahagian tengah puding caramel kat sana. Okey, kenapa setengah orang buat pecah? Sebab dia gunakan api besar dan masa mengukus tu terlalu singkat. Kalau komen nak buat, nak elakkan daripada pecah di tengah, komen kena kukusnya, masanya. Dan gunakan api yang sederhana. Nanti eloklah kejadiannya, insya-Allah. Nampak elok kan? Nampak lembut aja. Kalau komen nak buat berniaga pun boleh. Pasti berlaku keras. Ateh, mohlah kita makan. Jangan lupa baca bismillah.